Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya wani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada bab yang ke-9 kehidupan Rasulullah, hadis yang ke-69. An Muhammad bin Sirin qala kunna inda Abi Hurairah wa alaihi saubani mumasyaqqani min kattanin fatamakhata fi ahadima faqala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fi kattani laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya fayaji'u ja'i fayada'u rijlahu ala unuki yara an-nabi jununa wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Jadi malam ni kita nak kecek mengenai kehidupan Rasulullah. Rasulullah ni hidup lagu mana sehari-hari. Supaya apa kita belajar mengenai kehidupan Rasulullah, supaya kita boleh ikut cara hidup Rasulullah. Tak ada lah satu cara hidup yang tidak dipengaruhi oleh dunia. Yang boleh kita buat contoh, dan kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh dunia ini adalah kehidupan yang paling tenang. Kita sekarang buat apa tak tenang? Buat apa kita mari perasaan serabut, pening kepala? Kerana dunia berada di dalam hati kita, maka musuh-musuh Allah boleh buat kita tak tenang. Yahudi berada di negara dia, dia boleh buat orang ikut lanah ni tak tenang. Tengok. Apa? Kerana kita buka kelemahan kita masuk ke dunia di dalam hati kita, maka dia boleh main perasaan kita sekalipun dia berada jauh daripada tempat kita. Tetapi kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat, kehidupan para kekasih Allah Ta'ala, dunia tidak ada di dalam ni. Maka musuh-musuh Allah tak boleh buat dia tak tenang. Maka kehidupan dia tenang bersama Allah Ta'ala, bersama kehidupan dia. Maka tidak boleh digonjel, dipengaruhi oleh mana-mana keadaan ataupun situasi ko, isu ko, apa dia tetap tenang berlaku. Kita hoklah ni jadi serabut, jadi pening kepala kerana dunia duduk dalam hati. Maka musuh tahu kelemahan kita, maka dia boleh buat kita tak tenang lah ni. Maka kekasih Tuhan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dan tidak duka cita. Kenapa apa? Kerana dunia tidak boleh mempengaruhi dia. Barang mahal, barang murah, gaji tak ada PT, kehidupan yang sempit, tetapi dia tetap tenang kerana tidak ada di dalam hati dia. Sekalipun dia ada memiliki dunia, tetapi dunia tidak boleh menyebabkan dia gelisah. Maka cara hidup Rasulullah, dia nak ajar kepada kita supaya hidup kita sentiasa tenang. Kerana dunia ini sentiasa akan berubah. Dan sesiapa yang kejar dunia, maka dunia dapat merubah hati dia, dapat membuat dia tak tenang, dapat buat dia lagu ni. Tetapi kita tengok kehidupan kekasih Tuhan, tak ada masalah dalam hidup dia. Dunia nak menetai, nak menerak, Allah gilah demo nak menetai, nak menerak, dia tetap hidup dengan hidup dia, semaya, khijau, tetap hidup kerana dia etikak, kerana dia penuh yakin yang Allah yang menguasai dunia, bukan Yahudi menguasai dunia ni.
Kau siapa dia intikad Yahudi kuasai dunia ni? Tak ada apa, akidah dia melayar terus. Maka akidah seorang mukmin sebenarnya yang menguasai dunia, yang buat, yang tasarruf, yang menguruskan seluruh dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang buat gini, dia yang buat gini, dia yang buat gini. Maka apabila dia sentiasa muamalah dengan Allah, maka perasaan dia sentiasa redha dan tenang. Kadang-kadang kesempatan hidup kerana silap kita, kerana kesalahan kita, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup dengan dia, jangan hidup dengan selain daripada Allah. Satu syair kata, siapa dia, man wajadtallah fala syai'in fat wa man fatallah fala syai'in wajad. Sesiapa yang dapat Allah, maka tak ada benda pun dia tak boleh. Suatu benda seorang itu apabila dia boleh Allah, semua benda dia boleh. Dan sesiapa yang tak boleh Allah, maka tak ada benda pun yang ia boleh. Tak boleh Allah, tak ada benda pun ia boleh. Seorang raja memanggil pekerja-pekerja dia. Seorang raja panggil pekerja-pekerja dia. Dia kata, wahai pekerjaku, kamu ni sekarang berkhidmat dengan hamba ni, dengan aku ni, kata bagus, kata. Ada khidmat 30 tahun, ada 40 tahun. Maka sekarang aku nak ayat kamu, nak beritahu kepadamu, nak minta gapo dia dengan hamba, nak minta boleh berlaku hari ni. Maka marilah pekerja pertama royak kepada tuanku raja dia. Dia kata, wahai tuanku, saya nak tanah 10 hektar. Hamba nak buat rumah, nak ada kehidupan. Katanya tuanku tu kata, okey silakan. Dia mau nak tanah, okey hamba beri tanah 10 hektar. Mari pekerja kedua. Dia kata, wahai tuanku, saya dak kenal lama dah pasu rumah tuanku ni. Pasu mah gonilah gambar naga sipul, hamba dak kenal lama, hamba nak pasu tu mana tuanku. Tuanku kata dia mau nak ambil lah. Marilah pekerja ketiga nak goni. Maka tuanku kata ambil belako. Akhir sekali pekerja hak terakhir sekali. Hak lain kerja 30 tahun, 40 tahun. Maka pekerja akhir itu sekali tuanku dia tanya, "Kamu nak gapo dia?" Orang lain minta belako dak goni, hamba beri belako, pas mu demo nak gapo dia. Katanya pekerja tu, hamba nak tuanku. Hamba nak tuanku. Demo tu minta muka lain tapi hamba nak tuanku. Maka tuanku tu bangun, raja tu bangun. Dia kata, aku dan semua hartaku milikmu. Bererti kehidupan kita lagu tu. Kita kalau nak selain daripada Allah, kita boleh hak tu lah. Tapi kalau kita nak Allah, semua benda kita boleh. Sebab tu dalam kehidupan kita, target hidup kita ni biar tepat molek, biar kena molek. Apabila kehidupan tepat kena molek, tak ada masalah bagi kita. Sebab itulah orang kafir paling takut adalah waliullah, kekasih Tuhan. Dia tak boleh ganggu gugat pun. Dia kata dia kuasai dunia, Amerika kata dia kuasai dunia, Yahudi kata dia kuasai ekonomi. Bagi waliullah tak ada masalah. Dia mau nak terkai ke apa dia, tidak dapat menguasai hamba pun. Tak ada ugah-ugah, tak ada pening kepala, tak ada. Ni paling pening sekali orang kafir dengan kita. Ada satu golongan puak-puak lagu ni yang paling pening sekali. Maka sekarang puak-puak ni diancam sekali. Dikatanya oleh orang kafir, puak-puak ni karuklah, sesaklah, berapa gonilah, berapa dia. Supaya orang-orang Islam sendiri memerangi orang lagu ni. Supaya wali ni tidak wujudlah, berkata begini. Tujuan nak berapa? Supaya wujud golongan yang dapat ia kuasai. Hak kuasai ni kita hapus diri, kita sendiri tak percaya kepada ni. Antara orang yang hebat yang dunia tak boleh kuasai kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Katanya Muhammad bin Sirin berkata, iya kami pernah duduk dengan Sayyidina Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Ada kata nama Abu Hirri. Hurairah boleh baca Hir. Abu Hir boleh baca. Nah, Hurairah ni kucing kecil. Satu kali Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah, bawa anak kucing dalam sarung tangan dia. Ni tangan dia ni, dia bubuh anak kucing. Maka Rasulullah kata, kamu ni minat sungguh kepada kucing. Maka gelar Abu Hurairah bapak kucing. Maka sahabat ni lebih suka nama yang diberi oleh Rasulullah berbanding dengan nama dia sendiri. Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Tetapi tidak masyhur nama dia, orang panggil Abu Hurairah bapak kucing. Biarlah bapak kucing pun Rasulullah beri gelar itu.
Rasulullah bui gapo-gapo pun, maka sahabat terima dengan penuh gembira dan ta'zim. Dia berkata, katanya Muhammad bin Sirin, aku pernah duduk dengan Sayyidina Abu Hurairah wa alaihi saubani mumasyaqani minal kattan. Katanya Muhammad bin Sirin, Abu Hurairah pada masa itu ada dua pakaian. Mumasyaqan, dua pakaian yang dicelup dengan warna merah. Pakaian ni kalau celup ni pakaian go mahal lah, kita nak ayat kata bagai celup ni bagai go mahal. Berarti bukan kain putih lagu tu, berarti celup dengan pewarna, ada warna. Minal katan, daripada kain katan, kain cotton. Nampak? Fatamakhatu fi ahadima, pada masa tu Abu Hurairah ada dua kain go mahal lah, kita kata sapu tangan. Gomaha, maka dia wak ludah ailiu. Wak ludah tamakhat ni asalnya buai kohok. Maka Abu Hurairah berkata kepada diri dia, Muhammad bin Sirin ayat cerita, ambo pernah duduk dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pada masa tu ada dua lah kain, maka dia ludah ailiu dia atas kain selah, sapu tangan lah kalau kita benda biasa ya. Tetapi Abu Hurairah tiba-tiba kecek dengan diri dia. Ya kecek ke apa dia kata bakhil. Allah lah, bakhil ni maknanya bertuahnya wah ataupun benda-benda yang takjub. Abu Hurairah lah ni deh, ludah pun atas kain. Abu Hurairah kecek dengan diri dia. Dia kata, Abu Hurairah lah ni mewahnya lah, ludah pun atas kain. Ada ulama kata kain sutera, ada kata ulama sapu tangan. Maka dia katanya Abu Hurairah, aku sendiri pernah tengok diri hamba sendiri bersembah di antara mimbar Rasulullah dengan bilik Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah bilik dia sebelah kanan. Kalau kita mimbar lagu ni, bilik pintu Sayyidina Aisyah sebelah kanan. Hak ni mimbar Rasulullah. Jadi dia rebah di antara mimbar dengan bilik Sayyidina Aisyah. Bersembah situ. Dia kata lagu mana aku dulu pernah rebah di hadapan di antara mimbar Rasulullah dengan bilik Sayyidina Aisyah. Bapa rebah lagu tu, maka setiap orang yang lalu akan jirit tekuk hamba. Ya tradisi ni, orang kalau tak khabar, orang Arab ni antara ubat dia, orang tak khabar dia jirit tekuk. Duduk lagu ni dia pakai jirit tekel gitu. Tak tahulah cara ubat dia. Kalau orang tak khabar, kau orang gapo dia, kau gelepar, kau sawai, kau gapo dia jirit tekuk, maka baru khabar. Tu cara dia lah. Maka setiap orang yang lalu akan jirit tekuk hamba pada masa tu, kerana menyangka hamba ni gila. Jadi mari menyakit. Gila rebah, maka orang mari jirit lah, takut demo nyakit, mari nyakit gilanya. Maka aku tidak gila sebenarnya, Abu Hurairah kata, tetapi aku sangat lapar sehingga rebah. Sahabat Abu Hurairah nak ayat cerita, kata apabila Rasulullah wafat, Rasulullah pun pernah beritahu kepada sahabat-sahabat dia, wahai sahabatku, aku tidak bimbang susah kamu susah, kamu tak bimbang. Rasulullah sebut kepada sahabat dia, ya kata, wahai sahabatku, mu susah aku tak bimbang. Aku tahu dah mu kau susah, kau kuat kamu, kau kuat pergi mari masjid, kau kuat mari mengaji, kau kuat takut Tuhan, kau kuat tak si ambil benda haram, kau kuat kau hamba tak bimbang. Tetapi aku bimbang selepas daripada aku mati, katanya Rasulullah, dunia akan dibentai seluah-luahnya untuk kamu. Aku bimbang puak-puak kamu akan mengejar dunia itu, maka lari daripada kehidupan kita, duduk dengan aku lagu mana. Maka Abu Hurairah apabila dia meludah pada kain, dia teringat Rasulullah kata, duduk dengan Rasulullah agak Allah susahnya lah nak makan pun tak ada. Abu Hurairah ni antara ahlu sufah, orang yang hidup dengan Rasulullah, tawak kerja apa dia, sakit dak, demam dak, tak ada kerja dia mengaji dengan Rasulullah. Macam gini kalau kita ni masjid lagu ni, luar tu ada serambi, maka popok dia pakat tidur selebih ramai-ramai. Tawak kerja, tuai tubuh sihat, tapi tawak kerja tujuan apa? Mari mengaji saja. Sahabat-sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ada kerja, jual gapo dia. Ada sahabat-sahabat ni, sebab itulah kita kata pondok-pondok ini sudah diasahkan oleh Rasulullah. Ahlu sufah tu ahli pondok tu. Tawak kerja, hidup dia mengaji dengan Rasulullah. Rasulullah tubik daripada rumah pakat ke rumah lalu. Rasulullah duduk sini pakat ke rumah sini. Maka popok dia ni antara yang ramai merawi ke hadis-hadis Rasulullah. Kerana banyak masa dia dengan Rasulullah. Pagi dia dengan Rasulullah, subuh dia semacam 24 jam duk tidur di atas sofa, guling bating.
Pas makan apa dia? Makan hok dalam rumah Rasulullah. Rasulullah makan hok tu lah buat dia makan. Rasulullah tak makan, hok tak usah tanya. Pakat-pakat tak makan. Maka Abu Hurairah kata, hamba duduk di pondok Rasulullah ni, kadang-kadang gelepar dodeh-dodeh, tak boleh makan nasi. Orang tua gelepar setara mana tak tahu berapa hari tak boleh makan, tak tahu. Maka Abu Hurairah apabila dia dah wafat Rasulullah kata dunia akan dibentai kepada sahabat betul sungguh. Maka sahabat ada tubik sana jadi gubernur habis. Semua sahabat-sahabat besar boleh kata hampir ramainya jadi gubernur. Gi di Syam, gi di Iraq, gi gapo, semua jadi menteri belaka, gubernur belaka. Maka cerita ni apabila Abu Hurairah jadi kaya dah. Meluduh pun pakai sarung tangan. Dulu tak ada luduh atas sarung tangan. Nak pakai pun tak boleh. Pakai kain tuala saja. Ada sahabat pakai kain tuala lah kita kata, untuk tutup aurat betul-betul. Baju pun tak boleh pakai. Sebab itulah sahabat Rasulullah terasa hati sangat kalau orang pakai berlebih-lebih. Pakai lebih sikit, lebih pada buku lali, pakai bazir lagu ni. Allah, sahabat Rasulullah kata, gu demo ni nak makan pakai apa payah demo, jangan tunjuk lagu tu lah demo mewah. Nah, maka Rasulullah beritahu kehidupan. Sayyidina Abu Hurairah kata, hamba hidup dengan Rasulullah setara tu. Kita kata nak hidup dengan Rasulullah, sanggup kau dok kita nak hidup lagu tu? Ada orang kata hingga hidup dalam agama, hidup dalam Islam, hidup dalam gapo nak mewah, jangan duk koya. Rasulullah duduk dengan Rasulullah, rumah Rasulullah sendiri bangun cacah rapat dah bumbung. Rumah kita 15 kali cacah tak sapa lagi bumbung dia. 15 kali cacah tak sapa lagi. Rumah Rasulullah. Tu kata agama. Kalau orang betul jujur nak agama, dunia terpaksa dia tolak. Terpaksa dia tolak. Kalau dia nak dunia agama berserta dunia, oh payah. Kerana tidak akan berkumpul dua benda di dalam satu hati. Kerana apabila dalam dua benda, mesti kita akan cenderung lebih kepada satu benda tu. Dunia dengan akhirat. Mesti kita akan pergi akhirat. Sekalipun dunia turut, tapi mesti kita cenderung lebih kepada salah satu. Tak boleh sama banyak. Katanya ulama kata dunia dan akhirat itu seperti anak perempuan dan ibunya. Perempuan dengan ibunya. Apabila kita nikah dengan anak dia, okey ada peluang lagi untuk nak nikah dengan ibu. Apabila kita nikah dengan anak, maka tak ada peluang dah nak nikah dengan ibu. Apabila kita nikah dengan dunia, tak ada peluang dah akhirat. Tapi kalau kita nikah dengan akhirat, nikah dengan mak, ada peluang lagi. Kalau kita cerai mak, boleh lagi ambil. Maka nikah dengan akhirat ada peluang lagi dunia. Tetapi banyak mana manusia memilih dunia, mencari Islam yang mewah, Islam yang sedap, Islam yang gapoh. Sahabat dulu betul-betul nak agama. Hak dunia tu kalau yang mari alhamdulillah, kalau tak mari tak apa. Kita nak akhirat, itu yang kehidupan yang sebenar. Abu Hurairah kata, Abu Hurairah lah ni, dia kecek kepada diri dia sendiri. Mewah hamba lah ni kata, ludah air liur pun pakai sapu tangan. Dulu nak makan gelepar, supaya orang gila. Lapar terlajuk, tak tahu nak kata lagu mana. Siapa rebah beleping. Bukan kata sawah sehingga ke orang mari jerit tekuk ambo, ingat ambo ni gila ko, gapo dia ko. Padahal ambo sangat lapar. Satu kali Abu Hurairah tak makan. Apabila tak makan lapar, gelulung dia sudah. Lapar ni. Tawak kerja. Maka salah kalau kita kata ada suatu golongan manusia duduk berzikir, dia tawak kerja. Dia kata kita kata ajaran ni salah, duduk berzikir saja, duduk mengatik saja, duduk akhirat saja, kata dunia cari atas. Ada sahabat-sahabat lagu ni perangai dia. Maka semua kehidupan sahabat yang hidup di zaman duduk dengan Rasulullah itu dipanggil cara ataupun tariqah yang muktabarah. Ada orang pilih cara Sayyidina Abu Bakar. Okey, betul juga sebab Rasulullah iktiraf. Cara Sayyidina Umar, cara Sayyidina Osman, cara Abu Hurairah, cara Ghani, cara Salman Al-Farisi. Maka timbullah istilah tariqah, cara hidup beragama lagu mana. Ada orang pilih cara zuhud, ada orang pilih cara tawakal, ada orang pilih cara tak kerja, ada orang pilih cara berzikir, ada pilih cara gini. Semua itu ada zaman Rasulullah dan diiktiraf di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah tunjuk belakang hasil daripada keluar daripada madrasah Rasulullah. Sekolah Rasulullah, maka beribu-ribu sahabat orang hebat-hebat saja. Ada hak zuhud, ada hak gini, ada hak gini. Abu Hurairah ni satu kali lapar telajak, dia pun tak tahu nak buat mana. Sudah. Orang mari semaya masjid Rasulullah, mari semaya, dia semaya. Orang lapar, nak ayat lapar malu kat orang. Dia kata Rasulullah tak ada makan ni ke, tak boleh makan ke, nak duduk pondok sangat pas lapar minta dengan orang. Maka Sayyidina Abu Hurairah suruh segar lagu tu.
Dia pun kata tai-tai tengok lapar sangat dia gitu mun. Tengok Saidina Abu Bakar masuk dia pun buat lelok kecek. Saidina Abu Bakar gua nak sihat kodok. Tujuan gapo? Tujuan takut-takut Saidina Abu Bakar kata dia mau makan kodok. Mari hamba belajar makan. Kecek-kecek Saidina Abu Bakar buat lelok tak faham. Pakai kecek hamba sihat tak ada gapo. Pak kelik. Abu Hurairah kata sudah tak faham rupanya. Buat lelok mari pula Saidina Umar. Dia pun buat lelok lah kecek tanya khabar gua nak kerja nego gapo. Abu Saidina Umar pun jawab biasa lagu tu. Pas kecek sudah pula Allah tak ada tanya kata hamba makan kodok. Hamba nak suruh tu lah sebenar. Nak suruh dia tanya hamba makan kodok. Hamba pergi beli barang makan kau nak makan. Pergi tanya sore-sore pas tak jawab macam biasa tak faham. Maka marilah Rasulullah daripada pintu masjid Saidina Abu Hurairah bangun caca. Nak buat lolok tanya juga supaya dengan Saidina Abu Bakar. Rasulullah senyum daripada awal lagi faham Saidina Abu Hurairah tak ada makannya. Maka apabila lagu tu masuk dalam rumah dia, Rasulullah pun tanya isteri dia, ada makanan ke tak kita ini? Katanya isteri dia kata ada orang sedekah susu boleh seginilah semakuk ni, susu semakuk untuk kita makan. Kata tak apa ni rezeki kita. Maka Rasulullah waktu bik susu tu panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, berapa orang yang mengaji lah ni ngak popok kita lah ni? Dia kata ada ahlu sufah ni dalam 80 orang pada masa tu. Dalam 80 orang duk mengaji. Katanya Saidina Abu Hurairah duk kelih dah susu. Boleh kat hamba dah. Jadilah kata. Nama. Boleh makan dah kata hamba ni. Maka Rasulullah kata wahai Abu Hurairah panggil belaka. Panggil belaka. Supaya dia belaka lapar belaka apa tu. Maka Abu Hurairah kata Allah sudah panggil orang lain. Tentu dah tak boleh dah. Makan sisa dah hamba. Hamba ingat boleh kat hamba. Hamba gerai tengok susu tu. Lama dah hamba lapar telajak. Maka Rasulullah suruh ikut. Gapo dia hikmah tak tahu gapo dia. Abu Hurairah pun panggil belakang mai. Rasulullah panggil kata hari ni ada makanan rezeki daripada Allah Taala. Mari sungguh 80 orang mari. Maka Rasulullah kata Abu Hurairah ambil susu ni. Maka Abu Hurairah pun pegang susu ni. Wi minum kepada sahabat. Wi minum tu seorang. Minum. Abu Hurairah kata, kalau hamba je tu hamba lah sekali minum. Nyanyo kerja lagu ni. Hamba je panggil orang kita lapar nak berguling. Kabar-kabar kawan ni minum kenyang sama. Suak sore kenyang siapa sudah. Saidina Abu Hurairah pun wi pada Rasulullah. Habis kan sudah dah berlaku 80 orang. Masalahnya susu semakuk tak bekah pun. Nampak pelik dah Abu Hurairah. Orang ni minum gelung. Siapa kenyang gelung. Nyo minum juga. Munggo orang lapar. Tak ada dah stay pakai sudu pakai straw dak dah. Pakainya tegak gelung telai lagu tu dah. Barang peluang jaga-jaga pula. Rasulullah tawar pula nyo minum siapa terik siapa kenyang. Sudah belaka Abu Hurairah pun tawar pada Rasulullah. Mata dak jeling ke susu tu dah. Mata tu tu dah. Maka Rasulullah kata, apa wi kat hambanya? Demo ke sak ni nak sangat. Abu Hurairah malu. Monggo dia nak sungguh. Nak lapar tahu dah lapar. Minumlah Abu Hurairah. Sak ni ke kata nak sangat. Sak ni kata habis. Tak habis pun. Maka dia pun minum. Rasulullah kata, "Gum washrab." Bangun caca minum. Dulu dia minum sambil duduk, minum. Rasulullah kata bangun. Nak suruh minum sungguh-sungguh. Bangun caca minum, gelap. Ada ulama kata kalau minum susu ni boleh minum sambil caca. Sebab Rasulullah suruh kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Gum washrab." Bangun caca minum sungguh. Dan ada tradisi di Jordan. Ni tradisi ni jangan ikut pak kita ni. Tradisi di Jordan ni ada satu nasi dia panggil nasi mansah. Mansah ni kalau orang Jordan tahulah. Nasi dia campur dengan susu masa, dia campur dengan air, dia campur gapo. Kalau kita makan naik otot juga. Tradisi dia nak jamu makanan ni tradisi ni makan mesti sambil caca. Dia kata kalau makan sambil duduk ni tak betul-betul kenyang. Dia kena makan ya wi meja saja. Pelik sungguh. Kita panggil ulama, panggil siapa dia orang-orang besar, ya wi meja saja. Patut tak nasi atas meja. Patut nak makan ke mana? Orang tak duduk. Tak ada orang duduk. Bagaimana? Makan tak talai lagu tu 5 orang keliling, lecace makan berok. Kerana dia kata tradisinya kalau makan sambil duduk ni layannya tak puas hati. Kena makan sambil caca atau makan sungguh-sungguh. Ya turun sungguh pas kaki kau tahu lagu mana. Tapi turun makan sambil caca, tapi kita tengok memek air tempat kita orang tak makan. Tapi sana tradisi dia, macam tradisi lah, jadi macam tradisi. Makan ni masak lah, nasi susu masak ni, makan sambil caca. Bukan kata orang biasa, ulama pun makan lagu tu.
Dia jadi macam tempat dia tradisi dah. Jadi tak nampak air kita. Kalau tok guru makan sambil cacah. Oh, dia kata, "Mana pinggir dak makan puak-puak, bila-bila jalan." Allah, guano mengaji sekolah mana lah makan sambil bercacah. Tapi sana jadi tradisi. Nak royak kata, makan sambil cacah ni lebih lagi. Turun. Maka Rasulullah kata kepada Abu Hurairah, "Gum wasyrab, bangun cacah." Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Hang kenyang dah." Minum. Saat ni kata nak sangat. Minum kawan ni. Dah Rasulullah suruh minum. Minum suruh terik dah Rasulullah kata. Minum Abu Hurairah. Saat ni nak sangat. Minum nak sangat. Abu Hurairah kata minum. Berhenti dah Rasulullah, hang mau terik dah. Saat ni ke mana? Minum. Kata nak sangat ni. Ya Rasulullah, susu nak tobek dah kok beg ni. Nak kata kenyang tak kenyang, nak macu tobek habis dah kok ni, nak kata penuh dengan susu dah. Tubuh hamba penuh dengan susu dah. Tengok, nak kata hidup agama, hidup dengan Rasulullah ni susah. Sekalipun susah, dialah umat yang terbaik. Rasulullah kata, khairul quruni qarni summal ladzina la yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi hok duduk dengan hamba. Selepas pada tu hok generasi selepas hok jumpa dengan hok duduk dengan hamba. Lepas tu tabi'in. Rasulullah puji, generasi inilah yang menguasai dunia sehingga manusia menulis sejarah generasi ini pening kepala belaka. Mengeluarkan orang hebat-hebat saja generasi ini. Orang yang dunia tidak boleh menguasai dia, tetapi dia menguasai dunia. Keluar daripada generasi payah susah ni antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni apabila dia nak masuk ke kota ni Masjid Aqsa, nak pergi ambil Masjid Aqsa. Lagu mana dia nak pergi? Apabila dia nak pergi tu sahabat-sahabat dengan dia nak pergi ni. Hari ni hamba nak pergi rapah Masjid Aqsa. Gitu ya. Bisa tak bisa Sayyidina Umar. Apabila nak pergi tu maka sahabat-sahabat panggil ya. Sayyidina Umar. Wahai Umar, dia kata, tak boleh pergi lagu ni, kata mu pakai baju buruk lagu ni. Naik keledai orang tak naik. Kita ke khalifah Amirul Mukminin, demo ke Amirul Mukminin, raja orang mukmin pada masa tu. Maka kena tukar pakaian biar hebatlah sikit, naik kuda, naik gapo biar nampak, naik jaguar kau naik biar nampak ganah. Kita nak pergi rapah Baitul Maqdis lah ni. Bukan nak pergi beli pasar sayur kau gap dia, pakai comel sikit. Maka Sayyidina Umar kata jolo juga. Maka dia pun pakai, sahabat-sahabat pun cari baju ke dia, cari baju comel ke apa dia, beri kuda ke apa dia. Maka naik siapa depan muka pintu sikit je. Maka Sayyidina Umar patah balik. Dia kata hamba ni mulia kerana agama, bukan kerana dunia. Hamba dulu ni orang tak pakai langsung, tapi hamba jadi mulia ni kerana agama, bukan kerana selain dia. Maka wak mari semula baju hamba. Baju dia ni cari 12 tapung. Cari sini jahit tapung. Nak beli tak ada piti. Cari kain cipi pecah-pecah, guting kain pelekat sikit, tapung sini. 12 tapung. Naik keledai kalau kita lah ni bukan kata mana kacir buruk. Naik bebe kacir buruk. Naik keledai tu. Kadang-kadang dia tak naik, hamba dia naik, dia je tarik pula. Oh pelik sungguh. Dia je reba pula jadi. Maka pergi Baitul Maqdis tu, apabila masuk Baitul Maqdis, maka orang Baitul Maqdis hok jaga Baitul Maqdis hok kafir tengok. Dia kata siapa dia ni? Kata mari, dia kata nama Umar. Hamba ni nama Umar Al-Khattab. Oh, dia kata hok ni Amirul Mukminin ni. Maka dia buka buku. Dia kata Umar Al-Khattab ni tua ni lagu ni. Pertama tanda dia baju dia ni ada 12 caping. Ada dalam buku orang kafir. Umar Khattab ni baju dia 12 pak cari. Dia pun kira. 12 betul dah. Kedua dia naik keledai ya. Betul dah. Ketiga dia kadang-kadang dia tak naik. Tu hamba dia naik. Pada masa tu hamba dia naik, dia tarik. Betul sungguh tiga ni. Katanya dalam kitab orang-orang Yahudi ni kata kalau mari orang ni tak segocoh, selalu anak kecil tak segocoh. Bisa tak bisa Sayyidina Umar ni siapa orang tulis manakib dia. Kalau dia mari tukar pakaian lagu tu tidak kau gocoh hari tu. Maka Sayyidina Umar kata, orang-orang lagu tu mari orang ni dalam buku dia, dalam buku kafir. Kalau mari orang ni tak seperang dengan dia, pakai serah lalu anak kecil. Maka orang kafir serah selalu anak kecil Baitul Maqdis. Bolehlah kita tanpa susah payah. Apa? Kerana dia pegang agama. Sayyidina Umar ni hidup lagu tu baru boleh menguasai dunia. Dunia tak boleh masuk dalam diri dia. Sahabat-sahabat dulu kadang-kadang lepas pada Isya, dengar suara dia munajat, wahai dunia tak semarilah dengan hamba tolak 3 dah demo.
Kita tak boleh nikah dah tahu tolak tiga ni. Sahabat-sahabat dulu dengar Sayyidina Ali tiap-tiap malam menangis. Dia kata, wahai dunia, mu nak tipu orang lain, tipu orang lain. Tipu hamba tak boleh. Kita cerak tiga dah. Nak rojak kelik tak boleh dah, okey. No. Tu sahabat dulu. Sebab itulah kita jadi gelisah, jadi payah, jadi rohak, jadi betah bertukar, betah berubah, betah apa? Kerana dunia menguasai kita. Kalau kita menguasai dunia, wali kita. Wali kita. Tu orang kata kalau nak hidup tenang jadi wali lah. Selagi mana tak jadi wali, memang kadang-kadang yang mari serabut otak juga. An Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala dafafin. Qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyah wa mad-dafaf. Qala an yatanawala ma'an nas. Daripada Malik bin Dinar berkata ia tidak pernah kenyang Rasulullah tidak pernah makan kenyang daripada khubus, makan roti saja pun tak je kenyang dah nasi. Wala lahmin, Rasulullah tak pernah makan kenyang daging illa ala dhafaf, kecuali ketika makan bersama tetamu ataupun pergi makan tempat orang. Dalam hadis ni sahabat nak ayat kata Rasulullah ni roti kering pun tak aje makan kenyang. Nasi biryani lagi-lagi tak pernah makan. Nasi goni tak aje makan. Lauk ayam, lauk gapo kenyang. Roti hok paling murah sekali hok orang itu pun tak boleh nak makan kenyang. Makan sekadar nak lapik perut sahaja. Dan Rasulullah daging tak pernah makan kenyang kecuali ketika makan bersama tetamu ataupun makan tain jamuan. Tain jamuan makan Rasulullah sampai kenyang. Tapi kalau kelik rumah nak makan roti pun tak gerak. Tu kehidupan Rasulullah, kekasih Tuhan paling sayang ke dia sendiri. Tapi apa dia hidup lagu tu? Bapa nabi-nabi, sahabat-sahabat, wali-wali Allah Taala hidup lagu tu. Nak ajar kata ni bukan tempat kita. Kalau hamba wi mewah ke demo gak takut demo lupa kat hamba. Sebab tu hamba kaak sungguh demo hidup. Payah hidup biar kita ingat kita nak hidup sana, okey. Akhirat tu jual kita. Maka sahabat-sahabat pun hidup susah, hidup payah. Bukan kata kita ada pitih lepas ni pergi pekong apa semua. Dah jangan bazir. Jaga harta, jaga molek. Cuma hidup susah ni memang jadi tradisi dah. Jangan kita cari dunia dalam agama kita. Orang cari nak mewah. Dah. Kehidupan susah tu tidak jadi kau masalah. Tetapi orang ahli dunia sekarang melihat orang susah tu hina. Allah susah demo. Nyanyolah. Mari masjid pun susah. Payah tak payah mari masjid. Hamba tak semaya boleh pitih bera. Mari duk sengih-sengih bawa kitab mengaji. Tak ada pitih pun. Orang dunia lah ni. Susah itu hina. Tetapi kita kalau susah itu kehina. Kenapa Rasulullah? Kenapa kekasih dia jadi hina? Berarti Rasulullah nak berhina. Sahabat-sahabat nak ajar tak suruh jadi hina. Tak. Berarti susah itu, dan Rasulullah pernah bersebut kebanyakan daripada ahli syurga adalah orang susah semuanya. Semua orang susah. Kalau kaya agak payah sikit lah. Bukan kata tak masuk syurga. Tetapi Rasulullah kata kebanyakan ahli syurga orang-orang susah. Orang atas muka dunia kita tengok Allah susahnya lah. Bawa jabis warak-warak, pakai baju buruk, setengah baju kita sapu. Allah takut kotor baju demo. Setara tu kebanyakannya ahli syurga adalah orang-orang susah. Mana Allah Ta'ala nak ajar kepada kita hok rasa kaya, hok rasa berapa, rasa takabur ni nak kata kesusahan itu bukan hina, kekayaan itu bukan mulia. Tak. Bukan kata kaya pun hina. Tak. Kaya tidak hina, susah tidak hina. Semua itu adalah ujian kepada kita. Kadang-kadang orang dengan kaya boleh buat ibadat, Masya Allah, jadi mulia dia. Kadang-kadang orang dengan susah jadi ibadat. Tetapi Rasulullah kata, kamu kalau dengan kaya payah. Kamu tak susah, kamu ingat Allah. Kita tak susah deh, akak tangan lalu minta doa dengan Tuhan. Cutera senang. Nak akak sekali pun payah. Apa kita kata tak susah patut? Itulah tak adanya tak senang mudah. Tak. Rasulullah pun sebut dah, aku bimbang dunia dibentai kepada kamu sesungguhnya, dan kamu akan berlomba-lomba mencari dunia, dan kamu akan hancur sebagaimana bangsa-bangsa dulu lain hancur. Kalau kita baca sejarah orang-orang dulu, bangsa lain, hok bisa-bisa zaman-zaman lain, dia hancur ketika mana? Ketika dia kemuncak kepada kemewahan dia.
Mana-mana bangsa, mana-mana dinasti, zaman naik Bani Umayyah, naik ke hebat-hebatan terjun bawa. Tai hebat dia terjun dia. Paling kaya, tai mewah. Generasi Abbasiyah pula naik. Teko hebat apa semua terjun. Generasi Turki Osmaniyah naik hebat. Bukan kau jadi kau lupa tu kau hebat kau mewah kau terjun. Maka siapa dia mencari kemewahan bererti dia mencari kehancuran dia. Sebenar. Memang tradisi lagu tu. Dok saya kalau saya kaya saya boleh ingat Allah. Tidak ada masalah. Cuma Rasulullah kata kebanyakannya tidak salah kepada kekayaan. Semua itu ujian kaya lebih payah daripada ujian susah. Kita sendiri tengok keadaan manusia dan jawapan dia semua jawab lagu tu belaka. Tak tahulah kalau dengan kita jawab lagu lain. Maka katanya Malik, aku bertanya kepada seorang lelaki daripada orang Badui, orang kampung dia maksud Dafaf itu maknanya makan bersama orang ramai. Di antara kelebihan makan dengan orang ramai ni, Allah Ta'ala tidak hisap makanan kita. Kita kalau tetamu mari kita makan banyak, Tuhan tak tanya. Kita belanja, kita ujamung duduk masa bersama tetamu, Tuhan tak tanya. Masa kita duduk dengan isteri kita, makan nasi dengan bini, buah dengan dia, Tuhan tak tanya masa tu. Antara masa-masa yang Tuhan tidak tanya. Kalau kita nampak macam bazir pun, Tuhan tak tanya. Kita jamu saing-saing kita, makan kakak-kanak, Tuhan tak tanya. Misalnya 15 minit kita makan dengan dia, Tuhan tak tanya. Berhabis pitih ke berapa dia, Tuhan tak tanya. Itu antara kelebihan ataupun masa-masa yang Allah Ta'ala tidak tanya. Maka Rasulullah makan kenyai bila? Ketika ni saja. Kelik di rumah, tak sedar arak lah nak makan mewah, tak saya makan berapa. Kering, roti kering pun tak boleh makan kenyai. Rasulullah tradisi dia kalau ada makanan di rumah tak boleh tidur selalu. Kita tak ada makanan di rumah tak boleh tidur selalu. Rasulullah bimbang kalau ada makanan dia tak ui kau orang rasa bazir sangat, rasa Allah ruginya, esok boleh budak tak sedar bimbang. Yakin dengan Allah. Kita dalam bank tu 4 juta dah. Nak ui kat orang 400 tak boleh bui. Bimbang. Apa? 4 juta tu rasa tak cukup. Tak cukup lagu mana? Esok makan pecah pala tak habis lagi dah. Manusia beza kita ni. Tak ada harta kita bimbang. Rasulullah ada harta pula bimbang. Satu kali Rasulullah semaya asal, lepas semaya asal tak ada wirid, masuk derah-derah masuk bilik Sayyidina Aisyah. Masuk waktu bik. Sekeping saja pitih perok sana ni. Allah hamba teringat bocor rumah hamba tu atas lebah tu ada pitih. Allah waktu bik selalu pergi ambil. Nak semaya tak boleh. Hamba teringat pitih tu. Kita bukan tak ada pitih, dalam bank ada pitih, dalam poket ada pitih, kurang sikit je boleh makan dah. Bimbang anak sekolah ke apa dia, pitih ada, dalam sekolah kau tak ada. Bimbangnya lah, bimbang ke siapa dia tak tahulah. Sepatu khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Ada soalan ke? Ada soalan? Gana tu? Nak tanya maksud syirik khafi. Syirik ni ada dua. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi. Perbahasa syirik khafi dengan syirik jali ni menurut tauhid bab lain. Menurut tasawuf lain pula. Jadi nak pergi kok mana? Nak pergi kok tauhid ke nak pergi kok tasawuf? Mudah nak sebutnya khulasahnya lah syirik terbahagi kepada dua, syirik jelas nyata, syirik tersembunyi. Syirik jali ini syirik jelas, sembah berhala, sembah gapo apa semua. Bererti menduakan Allah Ta'ala. Tu syirik jali, syirik jelas. Nampak jelas. Gapo dia maksud menduakan Allah? Allah ni ada yang kedua. Tuhan ni ada yang kedua. Ada sama hebat dengan Allah. Berarti Allah Ta'ala hok bisa. Ada lagi boleh memberi kesan, dapat membahagiakan orang, dapat memewahkan orang. Ada orang intikak CJ, kadang-kadang syirik dengan CJ. CJ tu dapat membahagiakan hamba, CJ tu dapat beri makan kat hamba. Habis gulung tikar belakang akidah lagu tu. Ngaji tak apa, tidak kau salah. Dia kata benda tu beri bahagia hamba. Hamba kalau tak ada pitih mati. Khabar gak kita.
Duk semaya gapo dia, duk sembah siapa dia. Kita yakin Allah ke beri makan kita. Pitih tu sunnatullah, boleh pergi cari, tidak salah. Hak masalah masuk dalam ni kata benda tu beri kesan, boleh membahagiakan kita, menentukan kita mati hidup. Jadi kau syirik. Maka syirik tu jelas jadi kafir, tak ada khilaf ulama kata ada benda boleh memberi mudarat dan manfaat dengan diri dia sendiri. Hak tu syirik. Kedua dipanggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ni saat ni dia menduakan Allah dengan benda lain Allah Tuhan so, lepas tu ada benda lain sama bisa dengan Tuhan. Dapat membahagiakan, dapat kau ni. Syirik khafi pula dia menduakan Allah dengan diri dia. Menduakan Allah dengan diri dia. Ambo pahas diri ni, ambo jom ngaji ni, ambo lah semaya ni, ambo lah baik ni, ambo lah goni ni, ambo. Dalam bahasa Arab panggil ananiyah, ke aku Aku buat gini ni, aku baik ni. Weh, lupa Allah. Hak ni syirik khafi. Hak ni orang-orang sufi marah benar. Hak ni paling masalah. Hak paling lama sekali nak kau tubik daripada syirik-syirik ni. Syirik lain kita mungkin takut. Nak sembah berhala kita takut. Nak kata benda lain memberi kesan kita takut. Tapi kita sendiri ni, kita rasa kita bijak, kita faham, kita gapo. Hak ni paling payah sekali nak tubik. Maka orang-orang sufi nak tubik benda gani ni ananiyah, keakuan. Maka hak ni dipanggil syirik khafi. Maka syirik ni Allah payah jugalah, kena pisah juga. Ambo jadi baik ni Allah Tuhan, wak jadi ambo jadi baik, jadi mari semaya ni kalau Tuhan tak akak tangan ambo, nak akak pun tak boleh. Maka ambo bukan ambo baik sebenarnya. Tengok Tuhan lah, Tuhan baiknya. Moga Tuhan nak zahirkan baik dia. Kadang-kadang kita tak faham baik ni kecuali Tuhan zahir di makhluk. Kadang-kadang saya ni kita tak faham Tuhan pun buat satu manusia perempuan saya ke anak dia. Nak terjun bangunan, kawan tu kita rekal, kita tengok Allah sayanya lah mak dia ke dia. Nak zahirkan sifat saya Tuhan. Maka dia ni tak ada apa, dia hanya menzahirkan dia saja. Menzahirkan sifat Tuhan saja. Maka kita nak zahirkan baik-baik ni kita. Lagu mana nak baik kecuali kita Tuhan zahirkan dalam bentuk manusia, dalam bentuk benda. Maka kita ni hanya alat saja. Maka orang sufi ni kata lagu ni. Selagi mana kita dok rasa aku baik, aku gini, aku faham, aku bijak, aku yang urus anak aku yang bukan ni, aku yang dakwah, aku yang beri faham kepada orang-orang, aku yang kecek sedap hingga orang minat. Aku tak ada Allah situ. Hak tu dipanggil syirik khafi. Maka orang sufi nak tubik benda ni. Dia tubik benda ni orang tu akan jadi seikhlas-ikhlasnya. Tak ada dah. Dia semaya pun tak ada masuk diri dia, tak ada apa dia baik, dia bersungguh, dia ibadat. Selagi mana ada perasaan aku, ujub kita tak boleh nak buat. Ujub lagu mana? Rasa heran diri. Allah, apa aku bisa sekali, aku alim sekali, aku kapun ni tak ada apa paling berjuru sekali. Orang lain malah berlakon nada, hamba sorang orang rajin nada. Allahu akbar. Dalam rupa agama ni panggil sesak dalam cahaya. Ada ulama kata syirik khafi ni riak, menunjuk-nunjuk. Betul sungguh jadi syirik khafi kerana lupa Allah, ingat diri dia. Apabila dia ingat diri dia yang baik, maka dia nak tunjuk perbuatan baik dia. Tapi apabila orang lupa diri dia yang baik, maka nak tunjuk apa? Maka ulama kata dalam hadis kata aku takut kepada kamu syirik khafi ni, syirik halus. Maka apa dia sahabat tanya ar-riya, menunjuk-nunjuk itu adalah syirik. Apa maksud riak dia menunjuk-nunjuk? Kerana kita rasa kita yang baik, kita yang mari menadah, kita yang semaya, kita yang alim, maka sebab tu kita nak tunjuk ke orang. Tapi kalau kita tidak rasa, hamba tidak alim pun Allah Ta'ala maka nak tunjuk ke apa? Maka berpunca daripada tak khabar. Ulama panggil tak khabar. Manusia ni masalah dia tak khabar dah. Kalau dia khabar, dia sedar Allah Ta'ala tak ada istilah dah. Jadi berjuruh tak automatik. Kita ni orang kata ada seorang tanya kepada guru dia, ya kata tok guru hamba ni Allah sifat mazmumah nak buat lagu mana sifat ujuk riak gapo takabur rasa hebat pada orang nak buat lagu mana daripada diri hamba payah dia kata. Tok guru dia kata mudah ya. Gapo dia? Ingat Tuhan, lupa dirimu. Tak ada lalu mari nak riak, nak ujuk, nak tunjuk ke orang, nak riak, nak gapo. Satu lah ni. Maka lagu mana nak ingat Tuhan, lupa dirimu? Banyak ke sebut nama Tuhanmu, jangan sebut namamu. Sebut nama Allah banyak, ingat Allah Ta'ala banyak, lupa dirimu. Maka ahli-ahli sufi masuk juga zikir nama Allah dalam orang tu, ingat Allah. Maka dia lupa diri dia, maka jadi ikhlas automatik, mazmumah terpecah dengan sendiri. Sebab tu sufi dia tak kenal mazmumah ni. Kita tanya demo ada mari perasaan nak nunjuk orang, nunjuk. Gapo dia nak menunjuk?
Alah itulah nak suruh macam hamba ni baiklah nak tunjuk orang. Gapo dia hamba tak rasa pun. Maka sufi ni tak ada mazmumah dia. Kerana apa? Dia lupa diri ingat Allah. Nah. Itu secara ringkaslah. Ada soalan lagi ke? Dah kita nak semaya 9.30 ni kita nak semaya gerhana dah. Malam ni kita nak semaya gerhana 9.30. Cara semaya kaifiat dia nya hukum dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Kalau siapa dia tak biasa semaya lagi boleh semaya malam ni, peluang rezeki Tuhan nak beri pahala kita ni. Lagu mana cara semaya dia? Akad takbir saja aku semaya sunat gerhana matahari, gerhana matahari pula. Saja aku semaya sunat gerhana bulan. Nah, 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Ikut imam baca Fatihah, baca surah. Lepas tu rokok. Rokok macam baca Sami Allah, tidak tu Sami Allahu liman hamidah. Tangan jangan jatuh bawah. Tok tangan sini semula. Tangan tidak tu imam akan baca Fatihah dan baca surah pula. Lepas tu baru rokok pula. Allahu Akbar rokok. Sami Allahu liman hamidah macam biasa. Jadi 1 rakaat tu 2 kali qiyam, 2 kali rokok, 2 kali sujud. Kalau semaya biasa so qiyam, so rokok, 2 sujud deh. Ni semaya ni lagu ni. Buat 2 rakaat, 2 kali buat benda lagu ni. Naik pula jadi macam 4 kali qiyam lah. 4 kali qiyam nah. 4 kali qiyam. Baca surah 4 kali, ku Allah pun Fatihah pun baca 4 kali. Lepas pada tu sunat. Kalau nak semaya sekat tu pun boleh je banyak kaifiat. Ni semaya hak biasa kita buat lah. Lepas tu lepas pada tu imam akan naik baca khutbah mengenai gerhana bulan. Jadi gerhana bulan ni, gerhana matahari ni berlaku zaman Rasulullah, maka sahabat gaya-gaya gepar belaka. Sama sedah dengan kematian anak Rasulullah nama Sayyidina Ibrahim. Ibrahim ni Rasulullah ada anak nama Ibrahim. Hasil daripada kongsi hidup dengan Maryah Al-Qibtiyah. Maka boleh anak tu lahir tak ada lama lah. Kecil lagi meninggal. Apabila meninggal Rasulullah sedih dan gerhana matahari. Maka sahabat-sahabat pun kata, oh matahari pun sedih deh. Siapa gano siapa aku. Maka Rasulullah pun semaya. Lepas pada masuk gerhana Rasulullah semaya, Rasulullah naik khutbah. Dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya matahari ataupun bulan tidak gerhana kerana kematian seseorang. Maka dia matahari ataupun bulan merupakan satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dia boleh hancur, dia boleh gerhana, dia boleh binasa. Allah Ta'ala nak tunjuk, lagi ke matahari bulan aku boleh punuh ke. Demo setara mana nak lawan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, nama Rasulullah khutbah lah, khutbah. Sunat lagu tu, khutbah pada bulan gerhana, kecek mengenai kebesaran. Dan sunat kita bertobat banyak-banyak. Kerana setara bulan, setara matahari pun boleh gerhana. Kita tunggu masa nak gano. Aku kita gano dah tahu. No, tunggu nak mampu bateri ya kitanya. Jadi mudah malam ni ada peluang kita semaya. Tunggulah kata Tok Imam pukul 9.30. Ni baru 8.45 betul. 8.45 ada lebih kurang 45 minit lagi. Sebab tu hamba suruh tanya soalan. Nama kalau duk tunggu gitu takut hamba nak tunggu suruh lapar nasi berok gi. Tak ada semaya. Rugilah. Jadi ada peluang dah duk dalam surau dah, duk dalam masjid dah. Tunggu hospital apa ni kita semaya nah. Lorak setara mana semaya juga. Peluang. Bila lagi nak semaya di rumah letu dah tak buat. Ngacik kita tak tu. Mak kita pun tak reti. Jadi hari ni peluang kita semaya pelik pada orang nah. Tidak, bukan pelik pada orang, pelik pada skala. Rokit tidak tu semaya baca surah juga. Kalau moleknya baca surah Baqarah 2 juzuk setengah. Qiyam yang pertama. Lepas tu surah An-Nisa, surah Ali Imran surah Al-Maidah. 4 surah awal tu baca lebih kurang dekat 9 juzuk lah. Memang tentu mati dah kita. Jadi baca pendek-pendek. Tu imam pun royak dah kalau baca tu memang hamba bukan hamba seorang. Tak ada orang. Hamba sendiri pun tak orang. Jadi kita baca pendek-pendek sekurangnya kita ajar masyarakat semaya gerhana ni. Kadang-kadang orang Allah bunyi enggak ketar gegar dah semaya 9 juzuk. Tasbih pun sunat dibanyakkan 80 kali. Maknanya qadar misalnya baca 2 juzuk setengah tulis setengah jam, maka sunat rokok dan sujud pun setengah jam juga. Kira semaya cuma mana. Rokok saja setengah jam dah. Sujud pula setengah jam. Tak tahu. Pekong jam tu. Banyak jam sangat. Ada soalan ke? Dunia. Okey. Tok Imam tanya apa dia maksud dunia. Dunia ni setiap dunia.
yang tidak menyampaikan kita kepada Allah itu dunia. Harta kita gunakan kepada kebajikan, tak dipanggil dunia menjadi akhirat. Katanya Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya yasiru ila suratil akhirah bi husnin niyyah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah yasiru ila dunya bi su'in niyyah. Nabi kata berapa banyak amalan perbuatan nampak seperti akhirat tetapi jadi dunia kerana jahatnya niat dia. Semaya molek dah tapi niat nak menunjuk jadi dunia. Dan berapa banyak amalan gambaran macam dunia, makan nasi, buah dengan saing, buah dengan bini, naik kereta. Macam biasa-biasalah, macam dunia lah. Tidur, dunia lagu tu. Berapa banyak amalan-amalan benda nampak dunia, maka jadi akhirat bi husni niat, dengan niat yang baik. Kita apa dia? Gi kerja, cari nak nari nafkah halal, tak si cari barang haram, tak si curi, tak si nipu orang. Cari jadi pahala. Lapan je duk dalam pejabat jadi pahala. Jaga kita nak cari barang halal ni, tak sewa benda-benda ngaruk-ngaruk kursi-kursi pada duk curi ni. Baik jual aiskrim 20 sen. Boleh 3 riyal, 4 riyal, boleh 15 riyal sehari, jadilah pada kontraktor nipu orang. Gada tanah orang. Baiklah. Tapi kita duk tengok dunia hak tu lah. Maka dunia yang membawa kepada akhirat itu jadi akhirat, katanya Nabi. Dunia yang semata-mata dunia sahaja, hak tu baru jadi dunia. Sebab itulah Nabi ada dunia di diri dia. Tetapi dunia yang sudah menjadi akhirat, hak tu. Katanya apa dah? Kata orang mukmin duduk dalam dunia tak apa. Orang mukmin duduk dalam dunia, penuh dunia dikeliling dia. Rumah dia dunia, kata dia, tak apa. Ya jangan dunia masuk dalam orang mukmin. Seperti perahu. Perahu memang tradisi duduk dalam air, tetapi jangan air masuk dalam perahu. Hak tu masalah. Perahu duduk atas air, luas setara mana air, perahu duduk gerak, tak ada masalah. Hak masalah air nopak naik masuk sikit, bocor sikit. Hak tu masalah. Tetapi kita tak ada dunia bocor penuh dah. Tak ada nak masuk ke dalam laut penuh dah. Tolak tu berak masuk air lalu. Tu kita bimbang. Ulama-ulama bimbang kat tu aku kita bukan kata deki dengan pitih kita ke apa dia. Kita takut kita tewas. Sebab Nabi pun sebut dunia ini mencuba kita lebih daripada kesusahan. Ada soalan? Boleh soalan lagi ke? Tak ada masalah. Betul-betul dunia tak masuk dalam hati kita. Memang dunia tak boleh menguasai pok kita. Wali dah pok kita berkali ke mana. Tak ada masalah deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.